Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحا خير وعليم يا حي يا قيوم يا رب صل على محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama syukur kepada Allah SWT. Dengan sebenarnya syukur kita yang kita berikan kepada Allah dan mohon syukur kepada Allah. Yang kedua, terima kasih ataupun anak deh. Ada juga kena minta terbiasa juga. Anak minta maaf banyak-banyak atas kelewatan sebab tadi kelas aku lapar lebih sikit lah. Solat balik dengan kawan, datang balik dia lewat sikit. Kita pun ucap tahniah dan tahniah kepada semua sahabat semua sama kenalan. Ada masalah ni sebab kau ada masalah lah. Sama kenalan. Apapun apa yang berlaku dalam Islam dia tak ada istilah kebetulan. Dalam Islam semua itu adalah caturan ataupun ketentuan Allah SWT. Cukup-cukup indah. Tak pernah jangka dia jumpa Abdullah Megat. Tak pernah fikir dia masuk masa. Sebelum lalu dah 2 tahun di sini dia lalu depan masa. Masuk UM keluar balik kan. Syakat sikit lalu depan masa. Tapi tak pernah untuk masuk. Pun hari ini Allah takdirkan untuk kita berjumpa. Pertamanya sebelum ni sahabat anak pernah ada datang anak sebelum ni untuk bagi penasihat Kamarus, Tiaja, ada mungkin alhamdulillah. Hari ni kalau ikut tajuk asal ataupun ikut perancangan dia tajuk ibadat sunat, amalan sunat. Tapi benda tu bagi anak bagus untuk dibincangkan. Semua anak nampak kenapa anak perlu buat rujukan sedikit sebelum ni. Tapi bila keadaan agak meruncing sekarang, saya dengan banyak apa semua dah bagi tahu kakak yang perusahaan Natan kata kalau sempat anak buat perusahaan letak anak buat tajuk yang mungkin dah kita kongsi sama. Jadi seperti yang dijangkakan pun memang tak sempat. Tadi mata saya mendua malam tadi datang sini terus. Jadi ada maklum kepada Hafiz kan, kita buat tajuk pada cinta Rasul. Cinta Rasul. Tajuk yang mungkin agak klise ataupun selalu kita dengar dalam mana-mana ucapan ceramah ustaz-ustaz da'i apa semua tentang cinta Rasul. Tapi walau pun tajuk tu memang simple, tapi bagaimana sangat-sangat penting kepada kita sekarang. Sebab apa? Satu, sebab kita jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berada dengan Rasulullah, mungkin senang nak dapat cinta. Tak kenal maka tak cinta tak kenal cinta mana kita tak kenal orang, kita dekat semua senang. Kita nak jatuh cinta, kita nampak dia lawa, kita nampak dia handsome, kita nampak dia perilaku dia baik, senang kita suka bagus dia. Tapi keadaan kita sekarang, kita dikatakan di akhir zaman, kita berada jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang susah kita nak macam mana nak jatuh cinta ke orang. Jatuh cinta tu kita tu ada jatuh. Jadi tak dapat tidak para ulama menggariskan bahawa kita kena tengok sirah yang berlaku pada Rasulullah, apa yang ada pada Rasulullah itu. Kita bisa one by one KPI atau kayu ukur anak ini, anak sendiri boleh cuba untuk tingkatkan cintaan kepada Rasulullah. Sahabat ni mungkin boleh bersama kita. Itu kita nak simple ataupun tak apalah kejap, tapi insyaAllah sahabat ini mungkin semua dah tahu, kita ingat kembali. Nampak? Pertama kita timbulkan masalah. Siapa yang kita nak cintai? Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Insan biasa. Kalau sudut fizikal ni, orang enggak, bukan malaikat. Dia bukan boleh terbang semua, tak ada. Bukan pendekar wira apa semua, tak. Tapi dia insan biasa. Cuma lebihnya Muhammad bin Abdullah sahabat Allah sekalian, kerana nilai di sisi Allah. Bila Allah angkat darjat seorang tu, mulia dia tak ada tandingan. Mama yang tipu anil hawa. Inilah ilmu wahyu. Allah sebut tentang Rasulullah bahawa dia Rasulullah betul-betul tidak keluar melainkan dengan wahyu. Maknanya Allah dengan Rasul Muhammad bin Abdullah ini direct. Apa yang diterjemahkan fizikal dia ni semuanya daripada guideline dia dipandu oleh Allah SWT. Adapun kita kadang-kadang Allah pandu, kadang-kadang Allah biar.
Karena syaitan mandu. Tu kita banyak lihat dulu. Okey. First kita kena letak dalam diri kita, kena kenal Muhammad bin Abdullah adalah insan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Taala direct. Buktinya segala tingkah laku dia Allah pandu. Segala mulut yang keluar wahyu. Semua jadi hadis, jadi rujukan umat Islam sampai sekarang. Allah ni. Kita bercakap ada menipu. Kita cakap ada mengumpat. Kita dah cakap ada tak betul. Jauh sangat beza. Okey, sahabat dan rahmatullah sekalian, kita nak bawa sahabat-sahabat semua. Kita mendalami sahabat Muhammad bin Abdullah. Kenapa dalam Islam Nabi sebut dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in atau kama qala Rasulullah. Kata hadis ini jelas kepada kita bahawa iman billahi Rasulullah dalam Islam di sisi Allah. Nabi kata tidak, dia lain ini sini bukan tidak beriman, malah bukan kufur. Ulama mentafsirkan bahawa tidak sempurna iman. Sabar. Tidak sempurna iman. Rupanya saya dah maaf. Tidak sempurna iman orang tu selagi mana aku nak ahabba. Aku ini balik kepada baginda Rasulullah, tidak dicintai lebih daripada anak, ayah dan sekalian manusia. Nabi perumpamakan anak, ayah, orang kita sayang. Nah, jadi kita boleh nilai tu. Kita punya tahap kecintaan hati kita. Pertama sekali kita cinta kepada Allah. Alhamdulillah kalau kita cinta kepada Allah melebihi segala-galanya. Tapi yang kedua saya Islam, kita jatuh pada mak ayah. Betul. Normal orang biasa normal kan. Kita jatuh pada mak ayah, sayang mak ayah. Yang kedua jatuh pada suami isteri, semua jatuh pada sahabat anak. Soalan di mana baginda Muhammad bin Abdullah? Adakah berada lepas Allah ataupun yang ketiga yang keempat? Kalau ketiga keempat, khalas. Kita tidak berada dalam keadaan lain. Yang Rasulullah lagi kepada kita. Mana semua bukan berada di bertakta di hati kita selepas Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kita kata anak letak macam tu, untuk letak macam tu semua. Okey, kita tengok balik. Terus kita nak tengok kenapa kita perlu cinta kepada Rasulullah. Akan kita nak membutuh dulu. Memang Allah kita dengan wahyu ini kita kena taat. Kita tak boleh main akal logik akal semata-mata. Cuma ada asbab hikmah yang Allah dah letakkan kepada kita. Kenapa kita perlu cinta kepada Rasulullah? Pertama saya boleh katakan kepada sahabat semua yang dirahmati Allah, kita perlukan Muhammad bin Abdullah baginda Rasulullah. Perlukan dia macam mana? Kita perlukan dia di dunia, kita perlukan dia dalam kubur, kita perlukan dia di padang mahsyar, kita perlukan dia di syurga. Hatta di syurga kita perlukan Muhammad bin Abdullah. Di dunia, apa dalil kita perlukan Muhammad bin Abdullah? Kita perlukan dia sebagai role model. Betul. Aisyah sebut dalam hadis bahawa Rasulullah SAW bagi Quran bergerak. Kita fokus takkan bergerak dia. Tak, cari Quran bergerak, masya-Allah tabarakallah. Kerana kita jadi fitnah pada Islam. Sekarang ni sesuatu yang Allah senang orang tengok orang tu kata, oh inilah orang Islam. Susah nak cari ataupun tidak senang nak cari bila orang tengok orang Islam tu kata, oh inilah Islam. Ada susah nak cari. Akhir zaman tambah-tambah. Kadang kita jadi fitnah. Ni Islam. Ada macam tu pula nadanya. Allahumma. Kadang kita terjauh. Tapi Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW ini sangat hebat. Dia boleh praktikkan apa yang Quran itu di atas batang tulis seorang lelaki. Okey. Nak kata satu kita perlukan uswatun hasanah. Kita perlukan Quran, role model yang senang tengok. Kalau kita berbicara melalui Quran semata-mata, macam mana kita nak praktikkan? Susah ni macam mana nak cuba, macam mana nak berjihad. Rasulullah tunjukkan semua. Hatta Rasulullah semua nanti sakit. Okey. Yang kedua kita perlukan Rasulullah dalam kubur. Selain pada soalan famous yang akan ditanya oleh teman setia kita. Apa kita mesra teman mesra tapi tak setia. Setia tapi tak mesra lah. Mungkin yang lelaki lah. Tanya selain pada rabbuka yang selalu surat motivasi buat gelepar naik mayat apa. Rabbuka yang kedua apa? Nabi Yuka. Waman Nabi Yuka. Mungkin lelaki kan ni. Nah. Waman Nabi Yuka tidak balik pada Muhammad bin Abdullah. Kalau masa itu tak kira kita hafal setiap hari kita hafal satu hari tu Muhammad tak, semua tu akan diterjemahkan oleh amalan dan tekad gitu ya. Kalau masa itu Rasulullah tidak berada di hati kita, kita boleh tanya macam mana kita nak jawab. Dan kalau kita jawab, apa akibatnya kita tahu. Dikatakan penukul malaikat itu Allah letak atas gunung, mencari gunung. Macam mana kalau pukul kita? Masuk dalam, contoh balik masuk balik. Allahumma, kita perlukan Muhammad bin Abdullah
di dalam kubur pertama. Yang kedua, kita perlukan dia di padang mahsyar. Di padang mahsyar, cerita yang cukup famous kita dengar selalu tentang syafaat Nabi. Syafaat Nabi di padang mahsyar, dikatakan kesusahan padang mahsyar tidak tergambar satu-satu dari itu. Mak dan ayah ketinggalan anak. Digambarkan satu kisah dalam kitab tafsir bahawa seorang anak itu cari-cari untuk minta pertolongan, jumpa ayah, jumpa mak untuk minta sedikit kebaikan, pahala dan sebagainya. Setiap aku jawab seorang ayah dan mak, aku tak kenal kamu, aku berlepas tangan dengan kamu, kerana semua orang susah di padang mahsyar cukup dahsyat. Peluknya Allah, panasnya. Tak, masa itu dikatakan satu hadis, Nabi kata tak pernah tengok Allah murka semurka ini itu di padang mahsyar. Tapi masa itu juga Nabi-Nabi, Rasul-Rasul semua hadir dengan usaha masing-masing untuk selamatkan diri di sisi Allah. Dan umat manusia akan cari Rasul, Nabi-Nabi untuk minta pertolongan. Tapi apa jawab Nabi-Nabi semua? Berlepas tangan, kecuali Muhammad. Ana wa ana lahu wa ana lahu wa ana bihi wa ana. Nabi kata aku syafaatul uzma yang ada pada Muhammad bin Abdullah. Satu syafaatnya adalah dia mempercepatkan proses untuk kita azabkan umat manusia. Nabi memohon kepada Allah SWT untuk segerakan perhitungan, kerana setiap saat detik yang berada di padang mahsyar azabnya sangat dahsyat. Gambar sekarang nak rekod, kadang panas sikit kat luar, masa ekor juga. Tidak akhirat kita cari mana, tak ada ekor, tak ada. Cari buat betul tak ada. Peluk semua padang mahsyar. Nabi Muhammad mohon dan Allah berkenankan doa Nabi itu kita dipercepatkan. Itu satu benda yang semua Nabi kami buat. Lepas tu banyak lagi syafaat yang boleh dipertimbangkan di sisi baginda, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlukan Rasulullah SAW juga di syurga. Kalau kita dapat dia masuk syurga, amin Allah. Dalam syurga semua orang akan berebut ataupun berdengki kalau tak dirabut bersama dengan Nabi. Kerana semua orang tahu Nabi dan para sahabat adalah orang yang paling tinggi di sisi Allah. Kalau dalam syurga yang paling tinggi kita tahu. Masa itu kedengkian yang ada pada umat syurga sendiri, langit ke-6, langit ke-7 pun akan dengki. Walaupun bezanya hanya subhanallah satu perkataan sebab amalan. Contoh, apa yang akan dengki? Tengok orang tak lagi nikmat. Ada pengorbanan ke tak boleh, tak nak dengki masuk dalam yang syurga mungkin nak lagi atas. Tapi ada pun orang nakut. Itu nak katakan kita perlukan Rasulullah SAW. Lebih kita perlukan kepada mak ayah kita, kasih hati kita, kita dah tunang semua, nak kahwin semua. Lebih kita perlukan. Okey, itu satu. Tentang peluang apa yang kita kena tengok pada diri Muhammad. Yang kedua, kita kena tengok dari sudut apa yang dah buat untuk kita. Biasa cinta ini. Boleh cinta semangat. Okey, cinta ini dia banyak asbab kita berjatuh. Jatuh cinta lah, bukan kita jatuh. Kita jatuh cinta tu banyak asbab. Ada kita sebab kesempurnaan buat paras mungkin. Yang kedua mungkin jika laku. Yang ketiga sebab mungkin kita, kalau orang Kelantan bagi makan jasa. Anak Kelantan. Ataupun apa yang dah dia buat untuk kita, ataupun pengorbanan. Itulah. Jadi kita tengok pada Muhammad bin Abdullah, pengorbanan kita ada korban. Kerana Muhammad bin Abdullah ini, dia ni di sisi Allah tinggi. Kalau dia nak mohon direct boleh. Nak menang setiap peperangan boleh. Tapi tadi kalau Allah perang Uhud tak capai kena, ada kata suri, ada kata umat Islam tewas. Itu kronologi yang berlaku dalam surah Muhammad bin Abdullah. Satu model ataupun satu guideline yang cukup jelas untuk kita praktikkan dunia hari ini. Okey. Satu kisah di perang Khandaq. Perang Khandaq nama lain apa? Perang Allah SWT. Tak ingat. Perang pagi. Perang pagi. Bila menentang musuh yang begitu kuat itu, Salman Al-Farisi bagi cadangan. Bunuh keadaan. Tak pernah bunuh ni, standar Nabi. Nabi terima cadangan. Menggali pagi dalam lampu semua. Dalam kali pagi itu seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah, jika Rasulullah dia kata aku lapar itu ya, dalam keadaan genting ya, letih, beritahu Rasulullah. Jadi dia pun tunjuk, dia selak dia punya baju, tunjuk dia punya ikat dengan batu.
tak nak bagi pukul cerong. Orang panggil tak nak bagi lapar lah, tak nak bagi lapar itu terlalu kuat. Rasulullah memandang kepada sahabat tersebut, apa tindakan Rasulullah kan? Yang kita dah kenal dengan Rasulullah. Rasulullah tak jawab apa. Rasulullah kata, Rasulullah tak jawab. Rasulullah tunjuk balik apa. Rasulullah angkat dia punya baju. Ada 2 baju kat perut Rasulullah. Nak bagi tahu apa? Rasulullah lagi lapar daripada sahabat-sahabat yang tu. Kalau Rasulullah mohon pada Allah turunkan makanan segera boleh, tapi Rasulullah tidak buat. Rasulullah terus tunjukkan kurwah demi kurwah kepada sahabat. Susahan itu perlu dalam satu perjuangan untuk sampai kepada Allah. Yang kedua, selain pada Rasulullah berada dalam kelaparan, Rasulullah juga diburu dan dibunuh oleh tentera Quraisy musyrik. Kita tahu dalam sejarah hijrah yang susahnya Rasulullah. Kita kena ingat sahabat semua. Rasulullah bermula dengan seorang diri nak bina akidah Islam. 23 tahun kenabian Rasulullah bina dengan seorang bila dia lantik. Lepas tu berjangkit ataupun dakwah itu disuruh kepada hamba abdi sekeliling. Tak ada orang besar. Hamba abdi satu masuk kaum kerabat Sayyidina Hamzah masuk, semakin kuat Islam. Allah tarik satu kekuatan masuk. Hatta pada dan dalam tempoh itu Islam menempuh berbagai cabaran. Untuk sampaikan dakwah kepada kita. Anak banyak kisah bila nak kongsikan dengan tentang Rasulullah. Ada 2 kisah ataupun 3 yang paling kalau orang baca boleh menitiskan air mata. Kalau orang pandai cerita lagi dia boleh menitiskan air mata. Anak suka dengan mazhab Dr. Mazhab. Anak suka dengan Dr. Mazhab. Cara dia bercerita, cara dia speech dia tu sangat-sangat menyentuh. Satu kisah bila dalam Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Pembukaan kota Makkah dalam sirah baginda adalah satu klimaks ataupun kemuncak pembinaan negara Islam dengan yang Rasulullah telah buat dengan para sahabat. Rasulullah memulai dengan seorang hamba abdi apa semua masuk orang kawan kerabat besar Sayyidina Abu Bakar apa semua masuk. Dalam 3 tahun Rasulullah bina akidah apa semua tu, kemuncak dia apa? Rasulullah berjaya bentuk satu kerajaan ataupun satu tentera yang begitu kuat, yang Rasulullah kembali kepada Makkah. Yang pada awalnya Rasulullah berhijrah kerana dihalang ataupun kerana dapat ancaman daripada kaum musyrik. Bila Rasulullah kembali pada tahun yang ditetapkan oleh Allah SWT itu, berapa tahun sebelum Rasulullah wafat, umat Islam masuk ke Makkah dengan banyak penjuru, dengan barisan yang panjang dikatakan. Satu strategi ni buat Rasulullah untuk nampak ramai umat Islam. Padahal tak ada sama yang digambarkan. Cuma nak satu strategi yang Rasulullah masuk itu pada masa itu musuh berlapang dada ataupun musuh dah berpasangan, tak boleh buat apa dah. Hari ini kalah. Selama ni sudah letak janin untuk atas kepala masa Rasulullah solat di Kaabah. Macam-macam kutuk kata gila. Kita setakat ni buat dakwah tak ada lagi kata gila lah. Habis kata pun poyo maknanya. Macam tu. Apa tembang sikit lah syukur nakal. Tak ada orang tengok. Tak ada. Macam tu. Rasulullah sampai tahap tu katakan gila apa semua, melebihi kita ni marah sangat kita dikatakan begitu. Okey, bila Fathu Makkah itu Rasulullah masuk sebagai seorang pemimpin yang agung, masuk pada dia ke Fathu Makkah. Semua musuh-musuh di bawah tangan dan kekuasaan Rasulullah pada masa itu. Seorang sahabat Sa'ad Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan dia Sa'ad bin Waqqas. Ada seorang sahabat bukan dia melawankan pada Fathu Makkah itu. Kan masa tu zaman kegemilangan Islam. Dia melawankan kepada semua penduduk Makkah. Al-yawm yaumul mulhimah. Dia lawankan. Hari ni hari balasan, hari berhendang. Siaplah korang. Habislah korang lah kita. Habislah korang. Dulu hang terajang kau terajang berapa kali ni. Terajang aku atas, aku terajang atas tinggi hari ni. Contohlah. Nak marah ni. Berbala tak masalah. Kita Islam boleh balas balik. Tak masalah. Kalau secara normalnya orang ni buat ni. Tapi apa Rasulullah buat kata? Al-yawm laysa al-yawm mulhimah. Al-yawm yawmul marhamah. Hari ni hari pengampunan. Masya-Allah, tabarakallah, sallallahu. Rasulullah orang yang paling kuat dianiaya, orang yang paling kuat diancam oleh musuh berbanding sahabat-sahabat yang lain. Tapi ini jawapan dikeluarkan oleh seorang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia punya respon terhadap sesuatu benda yang berlaku atas diri dia itu melebihi jangkauan manusia yang itu kehebatan Muhammad.
Ana nak kongsikan satu kaedah yang Rasulullah guna ataupun kita beri contoh. Semoga kita boleh buat bekal. Bukan sekadar kita dengar hati, kita boleh buat bekal. Satu kaedah yang anda dapat dari Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Habib sebut tentang at-ta'awun ila Allah biwasitatil makhluqat. Ini bukan hadis Allah semua, ini kaedah mungkin dalam bahasa Arab hadis. Habib terjemahkan bahasa Arab mungkin daripada pembacaan dia. Ta'amul ila Allah biwasitatil makhluqat, kita berurusan, kita berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla melalui wasilah ataupun jalan kita dengan makhluk. Faham tak? Tak faham? Tak faham. Dia jujur, alhamdulillah. Ini secara literalnya saya terjemahkan. Kita bermuamalah ataupun kita berinteraksi dengan Allah melalui interaksi kita dengan makhluk. Okay. Cepat dia respon. Ada lagi yang tak respon. Mungkin tak dapat kecap ya. Contoh di sana lah. Dia bagi contoh kita masya-Allah. Ana cuba tunjukkan kisah-kisah yang dapat Rasulullah tu nak kaitkan dengan kita punya teori makin ada. Maknanya setiap benda yang berlaku pada kita melalui perbualan kita dengan makhluk, kita anggap kita sedang berhubung dengan Allah SWT. Contoh, Habib bagi seorang datang maki kita, tak kira lah kawan kita contoh kita buat saya motivasi, dah kita buat seorang, dia tak tolonglah kita, mari pula tiket, nak hantar ni sekejap lagi 2 minit 3 minit ingat. Datang, hang buat apa macam ni aku boleh buat, rasa nak sempuk je kepala hang buat awal lah. Contoh lah. Pada masa tu mungkin kita rasa nak marah tak? Normal kita nak marah apa semua, ataupun dia maki kita macam-macam, carut apa semua dalam keadaan yang berbeza mungkin. Jadi kita balik kepada kaedah yang Rasulullah guna. At-ta'amul Allah biwasitatil makhluk. Salah ke? Ini soalan kita yang kita cakap. Salah ke kita anggap orang itu sedang bermaksiat dengan Allah melalui kita? Faham ya? Orang itu ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan maksiat. Itu mencaci. Mencaci itu contohnya maksiat. Maksiat antara maksiat kepada Allah. Tapi dia tadi kan dikata kat kita pada hari itu. Mungkin sebelum dikata kat orang lain. Dia koleksi dia banyak lah caci orang contohnya. Tapi yang ini ditakdirkan kepada kita mungkin. Tak. Salah ke kita fikir Allah takdirkan dia itu mencaci kita, maksiat kepada Allah melalui kita. Dan kita balas balik dengan kita taat kepada Allah Subhanahu Azza wa Jalla melalui dia. Itu keadaan yang cukup menarik untuk kita amalkan semua. Nah, kita boleh praktikkan dalam kita punya kehidupan seharian sekecil-kecil sampai sebesar. Tengoknya orang nampak Allah Azza wa Jalla sedang menghantar dia. Tengoknya orang ni, tengoknya ni diuji sikit, kita tengok balik. Inilah kekuatan yang dibina oleh Rasulullah kepada para sahabat yang mereka nampak akhirat lebih dunia. Dan kata ahsanul qurun, maknanya terbaik yang sebaik-baik qurun ni zaman aku. Pasti sudah sepas. Mana zaman kita jauh sangat. Kalau dalam grade tu tahu lah, dulu kita macam pointer kena repeat kan lah. Kalau ada pointer. Cuba pada Rasulullah ni. Sama kita boleh praktikkan lah teori kita teori ya. Okey. Sahabat zaman sahabat sangat hebat. Anda kongsikan sedikit. Sahabat salah satu kehebatan untuk sahabat dia Rasulullah ini melalui Quran itu sahabat sebut ma tajawazna bi 10 ayatan illa ba'da ma amilna. Sahabat sebut kami tidak melangkaui 10 ayat yang kami baca Quran ni, tidak langkaui, tak beralih dari kita Quran masa kecil tak beralih. Tak tahu orang buat apa ni, Kelantan panggil beralih. Tak alih, boleh alih lah. Lepas dah tahu sahabat ni tidak beralih ataupun tidak pergi kepada pusat seterusnya lebih pada 10 ayat kecuali selepas dia amal. Masya-Allah. Kita sekarang 10 tahun baca tak faham pun macam mana amal. Tak jauh sangat dengan zaman tak boleh lah setelah kata sebab zaman-zaman ni sesuatu jauh. Itu yang berjaya seorang Islam Muhammad Jamil bentuk satu gagasan ataupun satu delegasi yang dibawa sampai hari ini sini dan kajian orientalis dan kajian barat pun insan yang paling mengaruh dalam dunia adalah Muhammad Jamil. Yang kedua orang kafir. Dia tahu sejarah buktikan dia boleh ubah jahiliah kepada yang bertamadun, boleh ubah daripada sesat kepada cahaya. Itu hebat. Susah nak cari. Kalau kita berjumpa Rasulullah dalam keinginan
Okey. Anak-anak kongsikan kisah terakhir mungkin kita yang masih sahabat nak kisah dia semua. Anak-anak cuba kita tak sedih tau. Cuba setakat mana kita boleh untuk rindu kepada Nabi Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah sebut seorang Arab Badui tanya Rasulullah tentang bagaimana hari akhirat, bila hari akhirat itu semua. Rasulullah kata, apa yang kamu tak payah tanya pasal akhirat itu bila, apa yang kamu sediakan untuk hari kiamat akhirat ni? Nak? Dia kata, Badui itu kata, aku tak sediakan apa-apa, aku tak banyak masalah, aku semua tak, aku tak banyak sedekah apa semua. Cuma aku cinta kepada Allah dan Rasul juga Allah. Rasulullah kata, anta man ahbabta wa kama qala Rasul. Maka kamu bersama kamu apa yang siapa yang kamu suka dan cintai. Jadi kita mengatakan belum kita selalu dengan Allah sekalian. Siapa yang kita cintai itu kita akan bersama dengan Allah. Siapa yang kita taati pun kita akan bersama. Sangat canggih tinggal kita memilih rumah kita. Kalau kita suka pada Cristiano Ronaldo daripada orang lain, besar kita Cristiano Ronaldo. Kalau masuk Islam dah sekali, alhamdulillah. Kalau dekat sebagai kita yang tarik berat kita lah. Susah kita ni. Antara kisah pada yang menyayati yang mungkin kalau sama-sama dah pernah cerita kisah kewafatan Rasulullah. Kata Rasulullah ni banyak versi. Ada yang paling masyhur mati. Ada setengah ulama tak setuju dengan ni dan katakan hadis ini tidak sahih itu semua. Dia khilaf dengan hadis yang mengatakan rafiqul a'la. Ya, dikatakan akhir-akhir ayat Rasulullah SAW menyebut rafiqul a'la. Allah baik kepada Allah SWT, tempat yang tinggi. Bila baca tentang wafatnya Rasulullah ni, dia satu perasaan yang cukup luar biasa sampai menghayati. Kerana bukan setakat dia wafat itu biasa, kondisi ataupun respon orang sekeliling dia sangat-sangat menakjubkan, termasuk malaikat sakaratul maut. Malaikat sakaratul maut tak pernah beri salam nak masuk ambil nyawa kecuali pada kewafatan Rasulullah. Malaikat bagi salam untuk masuk Rasulullah benar. Malaikat berdiri, kita pun duduk di bahagian kepala Rasulullah, naik begitu perlahan, menuju roh yang begitu mulia. Meskipun malaikat tanya, kamu pilih dunia ataupun akhirat? Rasulullah jawab, rafiqul a'la. Rasulullah telah bersetuju buat satu tujuan kembali pada Allah. Masa tu Rasulullah dah selesai khutbah terakhir baginda pada umat Islam. Masa tu sebab orang nak tengok Rasulullah pelik. Awak Rasulullah biasa dia jadi imam, nak hari tu tak larat nak bangun, kecup Masjid Nabawi pun semua. Jadi suruh sahabat dan Siti Aisyah untuk papah dia berdiri gagahkan juga saat akhir itu untuk berkhutbah. Rasulullah bangun khutbah kepada semua. Dia kata, kenapa dengan kamu dan kepada orang Islam, kamu risau keadaan aku tu? Sebab selagi awak, ya aku risau keadaan kamu semua. Rasulullah bagi kata-kata yang sangat begitu dibaca dalam khutbah akhir beda. Rasulullah cukup pesanan tak lagi untuk kita boleh baca tu. Bagaimana Rasulullah sebut tentang apa wasiat-wasiat Nabi tinggalkan. Antara yang wasiat menarik adalah jaga wanita. Konon wanita jaga wanita ni, jaga kebajikan, jaga semua. Dan Rasulullah kata memberi syarat. Masa tu semua sahabat tunduk seolah-olah ada burung tak pada luar, tak bergerak langsung, berenang satu kali yang baik yang keluar daripada mulut baginda. Seorang saja buat ni kalau mencelah Sayyidina Abu Bakar. Kerana Sayyidina Abu Bakar ini, dia terdengar satu kalimah yang Rasulullah sebut, hamba ini memilih akhirat di kaum itu. Dia faham hamba itu balik kepada Rasulullah. Orang lain tak faham. Sayyidina Abu Bakar saja faham. Dia tahu Rasulullah itu begitu. Dia faham masa kesilapan dia. Abu Bakar ni iman dia dikata Rasulullah tak ada. Kalau ditimbang semua iman penduduk Madinah pun berat lagi iman Abu Bakar sebenarnya. Masya Allah. Dan Abu Bakar antara sahabat yang perasan tentang kalimah baginda. Abu Bakar bangun mencela, ya Rasulullah, kalau aku boleh gantikan dengan ayah aku, ayah kami, mak kami, anak kami, harta kami gantikan, yang syarat kamu yang pergi, ya Rasulullah. Begitu Rasulullah. Abu Bakar sayang kepada dunia Rasulullah. Tapi benda itu tidak berlaku. Rasulullah memberi peringatan menunjukkan bahawa benda itu pergi. Dan seberapa ketika Rasulullah memang dalam keadaan yang nazar. Pada masa itu Sayyidina
Sayyidatina Aisyah berada di sisi baginda. Setelah menunggu semua orang yang keluar dari Sayyidatina Aisyah, nah Fatimah datang, anak sayang baginda dengan Zahra. Fatimah datang sedih. Sebab biasanya kalau Fatimah datang sama Rasulullah tunggu di depan pintu, dia akan cium kening Fatimah. Lalu itu Rasulullah tak tunggu, nanya ada baginda yang tak tunggu. Bila mampir, ayah benda yang dia dengan ayah benda keadaan begitu cukup touching. Ayah kita yang nak, ayah kita macam orang. Ayah kita orang cukup istimewa, cukup mulia sekali. Dan Rasulullah panggil kepada Fatimah, main sini nak dekat, dia nak bagi tahu sesuatu. Mesti semua orang tak dengar. Tengok Rasulullah mendekati Fatimah saja. Dan bisikan pertama Rasulullah, Fatimah menangis. Bisikan kedua Rasulullah, Fatimah ketawa. Orang bertanya, bila bertanya Fatimah, kenapa nangis? Nak tahu. Aku nangis bila Rasulullah kata Rasulullah wafat. Kejaannya aku ketahu bila Rasulullah sebut engkau orang yang pertama yang akan mengikuti aku. Saya yang cukup jelas Rasulullah beritahu aku wafat ini. Dan bila mereka untuk Israel Sakaratul Maut datang cabut. Ini adalah satu kisah yang menunjukkan dalil jelas kepada kita bahawa mati itu sakit. Mati itu sakit. Iaitu Rasulullah sakit. Cukup. Sehingga Rasulullah kata kalau boleh tunjukkan semua kesakitan Sakaratul Maut kepada kita ayat perumah. Sakit maut. Itu beda orang langgar kata semua. Sakit. Kita tahu bagaimana sakit. Tapi sakit. Jadi bila Rasulullah wafat sama-sama dengan Allah sekalian, dia orang jadi puhal. Tak pernah bayang dalam minda sahabat dan juga kaum kerabat baginda, orang semulia Rasulullah ni akan hilang di muka bumi. Dia orang nak bayangkan Rasulullah akan pergi daripada orang sampai bila-bila sampai dia mati. Dia orang Rasulullah rujukan tahu. Bila Rasulullah wafat ni, dia katakan Siti Aisyah tu tak tahu buat apa. Terkena, termenung. Fatimah cari tempat menangis, tak tahu buat apa. Siti Aisyah berlari pergi pada Masjid Nabawi, melawan kepada para sahabat semua. Rasulullah wafat. Sayyidina Ali berbunuh. Sayyidina Uthman seperti orang tak betul, pegangan kita tahu apa. Sayyidina Umar terkenal dengan sikap dia bau marah. Sayyidina Umar orang gedebe, orang panah marah. Siapa kata Rasulullah wafat, aku pancing bala. Itu respon dia. Sebab apa? Sebab terkejut. Antara empat sahabat ini, siapa yang respon paling positif? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar saja yang boleh menenangkan diri sendiri dan tenangkan orang lain. Umar macam orang gila, nak bunuh orang, kena bunuh orang, tak boleh terima kata Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar cuba tenangkan semua umat Islam. Kata saya, anak ingat yang Arab je, tapi dalam Melayu dia tuang Rasulullah berkata, orang siapa yang beriman ataupun menyembah Muhammad bin Abdullah, dia telah wafat. Siapa yang menyembah Tuhan pada Muhammad bin Abdullah Allah Azza wa Jalla di masa kita nak hidup. Itu kalimah itu telah menyentak hati Umar. Tunduk balik dengan ayat yang dibaca oleh Sayyidina Allah. Itu peristiwa yang berlaku. Dan macam-macam video keadaan itu berlaku sangat-sangat sayup kita tengok. Sahabat yang berhormat Allah sekalian, terakhir dan mengkajikan dengan itu, kewafatan Rasulullah bukan sahaja dirasakan pada zaman atau pada hari dia wafat semata-mata. Selepas beberapa tahun ataupun selepas beberapa pimpinan, selepas Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, selepas Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang cukup terkenal dengan kalimah ahad. Siapa? Bilal. Bilal. Untuk Bilal. Untuk Bilal. Bilal bin Rabah. Seorang sahabat yang sangat rapat dengan Rasulullah, Sayyidul Mu'adzinin, orang yang ketua segala mu'adzin. Untuk Bilal, kita panggil siapa sekarang untuk Bilal? Itu gelaran yang diiktiraf oleh Rasulullah. Dia ni asal yang abdi, dimuliakan oleh Islam, oleh Rasulullah, sehingga dia sahabat rapat Rasulullah. Dia takdirkan Rasulullah wafat dari awal daripada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sayang sangat dengan Rasulullah, sayang rindu kepada Rasulullah, sehingga bila Rasulullah wafat, beliau mungkin Bilal terpaksa keluar daripada tempat itu kerana banyak sangat nostalgia. Jalan sini nampak Rasulullah, jalan sini tengok peristiwa Rasulullah, kasih hati.
Jadi bila utusan untuk berhijrah ke Syam, pada zaman Sayyidina Abu Bakar tak sempat nak jenguk Bilal. Sayyidina Abu Bakar sibuk dengan isu yang berlaku pada zaman itu, tak musim puasa. Pada zaman Umar radhiyallahu anhu, masuk Islam ke tengah gah dan mempayar Islam ke terbentang luas, Umar sempat untuk menjenguk Bilal, ingat kepada Bilal dia ibu Allah takbir. Jadi bila Umar kata kepada sahabat, Bilal, mana Bilal? Sahabat jawab, Bilal dekat Syam, ya Umar. Panggil Bilal, mari sini, panggil balik Mekah. Jadi bila sahabat bawa Bilal datang, masa tu kebetulan waktu zuhur. Bila waktu zuhur, apa yang sinonim dengan Bilal adalah azan, kan? Dan azan Bilal ni walaupun orang kata tak ada sedap, tapi azan Bilal ni identiti pada zaman Rasulullah. Kalau kita dengar seorang tu imam ataupun Bilal, kita kenal lah. Ni mesti wajib wilayah, contoh. Mesti wajib surah masak. Tahulah dia orang Islam ni. Itu tidak Bilal ni orang. Zaman Rasulullah ada dia. Dia Sayyidul Wali. Dia yang mengetahui azan. Bila balik Bilal bin Rabah pada waktu zuhur, Umar suruh Bilal azan. Bilal lama dah tak dengar kau azan. Azan dengan Bilal. Bilal jawab, aku takkan azan. Aku Bilal zaman Rasulullah, aku bukan Bilal zaman kamu ya Umar. Itu jawapan Bilal kepada Umar. Tapi sudah dipuji oleh beberapa orang sahabat juga Bilal tak nak azan. Bila datang dua orang insan yang cukup istimewa di sisi Rasulullah, Hasan dan Husain, cucu Rasulullah, pergi dengan mendekati Bilal, pakcik azan, pakcik kamu dah minta Umar pakcik azan. Dan Bilal bin Rabah bila tengok cucu Rasulullah, cucu tengok Rasulullah, dia musak-musak kepala Hasan dan Husain, mengatakan bahawa kalau bukan kamu cucu sayang Rasulullah, aku tidak akan azan ini. Jadi Bilal memutuskan azan. Dia panjat Kaabah. Buat sekian lama yang Bilal tak panjat, Bilal melambungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tu seluruh penduduk Mekah tergamam, terkejut dengan suara Bilal. Kerana zamannya sahabat yang ada pada zaman Bilal itu adalah sahabat yang ada pada zaman Rasulullah. Dia kenal ini suara muazzin bukan Rasul. Sehingga sahabat terkejut sangat. Ada seorang sahabat mengatakan, Abu Ithar Rasulullah, Abu Ithar Rasulullah. Ada kalimah bangkitkan semua dari Rasulullah. Ingat kepada Rasulullah. Bilal azan, asyhadu an la ilaha illallah. Suruh penduduk Mekah menangis tak asa-asa, rindu kepada Rasulullah. Bila sampai kalimah yang ketiga, sahabat-sahabat yang mengatakan sekalian, Bilal bin Rabah menyebut, Ashhadu anna Muhammad. Rasul Bilal bin Rabah sembang dia. Perasaan orang ni Bilal. Ya Bilal, kenapa kamu dengan Bilal? Bilal kata, semasa aku nafaskan Muhammad Rasulullah, aku seolah-olah nampak Rasulullah berjalan-jalan datang untuk mengimani kita seperti zaman dulu. Aku rindu Rasulullah, aku rindu Rasulullah, aku rindu Rasulullah. Itu cintaan yang ditunjukkan oleh seorang sahabat kepada baginda Rasulullah. Kita tanya oleh sahabat yang terus sekalian, dalam hidup kita pernahkah kita dalam kita menajak kepada Allah ataupun kepada kita seorang-seorang, kita dekat dengan Allah SWT, kita zahirkan kita rindu kita dengan Rasulullah, melampaui segala sehingga kita bila kita berselawat kepada Rasulullah SAW, mata kita menitis kerana rindu kepada baginda. Mungkin ataupun kita terlalu rindukan Rasulullah, intinya Rasulullah yang kita bawa dalam kita punya mimpi depan sehari-hari, kita nampak macam Rasulullah dia. Mana kita tanam dalam diri kita ni sebagai Allah. Kita kena pasak dalam diri kita, maka hidup kita nak balik pada akhirat, balik pada Allah Azza wa Jalla. Dan tak dapat tidak kita nak balik melalui Rasulullah sebagai kedua. Dan cubalah tanam dalam diri hati impian ataupun mimpi kita ni nak bersama dengan Rasulullah
dalam syurga ni semua para sahabat ni kita selalu dengar Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Waqqas, sahabat itu semua. Itu semua yang kita dengar dalam sirah. Tak pernah bayang kita nak bersama dengan mereka. Dan tentunya bila bersama mereka ini yang paling penting bisa Allah nasi macam. Jadi itu yang cukup penting untuk kita. Jadi kira kisah yang bila Rabah itu Hanafi itu kita punya perbincangan kongsian pada malam ini. Nah, apa yang nak bintangkan kita kongsikan dalam boleh jadi satu kan setakat muhasabah semata-mata. Muhasabah ini bagi orang Islam tak susah. Dia biasa dalam usahaan pun dia akan jadi masalah. Susah dengan Allah, seorang dengan Allah, ada musibah sikit dengan Allah. Cuma nak kekalkan momentum kemusabahan kita itu, ingat kita dengan Allah itu cukup sekat. Kita praktikan amalan kita firman seharian cukup. Ramai orang yang menangis malam esok dia maksiat. Sama. Mana tak ada ta'amu ila Allah misalkan makhluk tadi tak aman. Jadi kita pasakkan cinta Rasul kita ini sebagai satu guideline ataupun satu motivasi yang cukup tinggi untuk kita berhadapan kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, rasa setakat itu konsep pada malam ini. Kalau input jangan sampai itu mungkin sampai dah tahu kita pasakkan buat janji kita semoga bermanfaat. Kita jadi mahasiswa yang megah bukan setakat di mata manusia, di mata Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah SAW. InsyaAllah akhir kata daripada anak ataupun akhir surah ini kita selawat kepada Rasulullah pada 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang pun daripada Allah disandarkan pada dia dan pada ini. Jadi yang terima kasih kepada semua sudi luangkan masa, insyaAllah Allah balas semua yang baik pengorbanan kita pada hari ini, insyaAllah. Aku lipat di atas lalu kamu di balaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.